Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya Nurul Alis, Aidil Akhbar untuk laporan berita tengah malam. 131 individu yang terkandas di Yaman sejak Mac lalu telah tiba di tanah air menerusi pesawat sewaan khas Egypt Air pukul 8.34 pagi tadi. Kepulangan kumpulan kedua rakyat Malaysia seramai 17 orang pula dijadual tiba menerusi penerbangan komersial Emirates pada 3 Ogos pukul 12.55 pagi. Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Kamaruddin Jaafar yang juga pengerusi pasukan petugas COVID-19 Kementerian Luar Negeri dalam kenyataan media memaklumkan perjalanan mereka bermula dengan penerbangan dari Seyun, Yaman ke Kahirah, Mesir pada 1 Ogos 2020 sebelum meneruskan perjalanan dengan 2 penerbangan berasingan ke Malaysia. Mereka merupakan pelajar persendirian yang ingin pulang ke tanah air ekoran penularan pandemik COVID-19 serta pelajar yang telah tamat pengajian. Sebaik tiba di KLIA, kesemua mereka menjalani ujian saringan COVID-19 sebelum dibawa menjalani proses kuarantin di stesen kuarantin yang ditetapkan untuk pemantauan lanjut. Sementara itu, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Noor Hisham Abdullah mengesahkan 2 pelajar sekolah rendah berusia 7 dan 10 tahun dikesan positif COVID-19 daripada kluster PUI Sivagangga di Kedah. Ujian saringan telah dilakukan terhadap 313 individu dalam kluster berkenaan. 20 daripadanya dikesan positif setakat hari ini. 280 individu pula dikesan negatif dan 13 kes masih menunggu keputusan ujian, manakala 20 kes yang dikesan positif merupakan kes aktif. Daripada kes positif yang dilaporkan, 15 kes adalah dalam kalangan warga negara Malaysia dan 5 lagi kes bukan warga negara Malaysia. Tiada kes dirawat di unit rawatan rapi ICU dan tiada kematian dilaporkan. Kesemua kes dimasukkan ke Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ostar untuk diasingkan dan menerima rawatan. Pejabat Kesihatan Daerah giat melaksanakan aktiviti pengesanan kontak rapat untuk mencegah penularan COVID-19. Pembersihan dan nyahkuman turut dilaksanakan di semua premis termasuk sekolah yang terlibat dan rumah kes yang dikesan positif. Setakat 12 tengah hari tadi, 14 kes baharu COVID-19 direkodkan menjadikan jumlah kumulatif 8,999 kes. 13 kes merupakan penularan di dalam negara, manakala 1 lagi jangkitan di luar negara iaitu Filipina. Menurut Datuk Dr. Noor Hisham, 11 kes penularan tempatan merupakan kluster PUI Sivagangga, manakala 2 lagi kes di Sabah dilaporkan di pintu masuk antarabangsa Laut Labuan. Kes pertama merupakan pelajar yang tiba dari Sandakan yang akan memulakan pengajian di Labuan. Kes kedua pula dari penampang yang tiba ke Labuan untuk bercuti bersama keluarga. Dalam pada itu, kes aktif dengan kebolehjangkitan adalah 210 kes dan mereka diasingkan untuk rawatan selanjutnya. Terdapat 17 kes yang telah pulih menjadikan jumlahnya 8,664 kes. Tiada pertambahan kes kematian dilaporkan hari ini dan jumlahnya kekal 125 kes. Saudara, berikut status terkini COVID-19 dalam negara diikuti data kes positif harian mengikut negeri-negeri. ...315 individu ditahan kerana ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. 127 daripadanya tidak memakai pelitup muka yang diwajibkan di kawasan sesak. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, 3 individu direman manakala 312 lagi dikenakan kompaun. Dalam masa yang sama, 64 sekatan jalan raya operasi benteng dijalankan di seluruh negara dan 35,459 kenderaan diperiksa.
Operasi benteng yang melibatkan PDRM, Angkatan Tentera Malaysia ATM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dan Agensi Keselamatan Sempadan Malaysia AKSEM mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu daripada dibolosi parti. Ia bagi mengekang jenayah rentas sempadan selain menyekat penularan wabak COVID-19. Orang ramai boleh melaporkan sebarang aktiviti pencerobohan parti ke talian khas National Task Force dengan menghubungi 011 6251 1223. Sementara itu, 10 operasi sanitasi awam dijalankan meliputi 9 zon di 3 negeri iaitu 6 di Sabah, Sarawak 3 dan Johor 1 operasi. Operasi sanitasi ini melibatkan 28 anggota dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM serta 90 anggota pihak berkuasa tempatan PBT dan 1 jentera JBPM. Sejak 30 Mac 2020, 9,466 operasi sanitasi dilakukan merangkumi 134 zon. 12,779 premis telah disanitasi, terdiri daripada 2,691 pusat perniagaan, 5,602 bangunan kerajaan, 1,591 kawasan perumahan termasuk PPR, 2,541 tempat awam dan 354 pasaraya. Pemakaian pelitup separuh muka boleh mengurangkan 60% risiko jangkitan COVID-19 berbanding mereka yang tidak memakainya. Mulai 1 Ogos 2020, orang ramai diwajibkan untuk memakai pelitup separuh muka terutamanya di kawasan seperti pengangkutan awam, lokasi sesak dan juga tumpuan awam. Dan orang ramai boleh didenda RM1,000 di bawah Akta 342 iaitu Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988 jika gagal mematuhi peraturan ini. Langkah pemakaian pelitup separuh muka 3 lapis. Yang pertama, pastikan bahagian berwarna berada di luar, bahagian putih berada di dalam dan kepingan logam itu diletakkan di atas hidung. Yang kedua, pegang tali gelung, letakkan di telinga masing-masing. Yang ketiga, pastikan hidung dan juga mulut ditutup sepenuhnya. Dan yang terakhir, gunakan kedua-dua tangan untuk membentuk kepingan logam mengikut bentuk hidung masing-masing. Jadi jom kita putuskan rantaian COVID-19. Anda masih lagi bersama kami dalam Berita Tengah Malam. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menghala ke ibu kota didapati perlahan malam ini. Berikutan orang ramai mula pulang ke rumah masing-masing selepas cuti bersempena sambutan Aidiladha. Jurucakap Plus Malaysia Berhad berkata setakat pukul 8.30 malam, trafik bergerak perlahan dari arah utara di Jelapang, kehentian sebelah Simpang Pulai, Gopeng ke Sungkai dan Tanjung Malim ke Sungai Buaya, ekoran pertambahan kenderaan. Sementara itu, Jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM berkata trafik dari arah pantai timur sesak di persimpangan Lancang ke Karak dan trafik perlahan dari persimpangan Karak ke Plaza Tol Bentong serta sebelum keluar Plaza Tol Gombak arah barat. Maklumat trafik terkini boleh diperolehi dengan menghubungi talian tertera. %70 diskaun ditawarkan bagi pembayaran saman Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD sepanjang bulan ini. Tawaran diberikan bersempena Bulan Kemerdekaan itu adalah bagi saman yang dikeluarkan atas kesalahan mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333, Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan, Akta 334 serta Akta Pengangkutan Awam Darat, Akta 175. Termasuk kes yang disenarai hitam.
Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong dalam kenyataannya memaklumkan orang ramai dikehendaki hadir ke pejabat JPJ Cawangan atau negeri bagi proses dokumentasi sebelum urusan pembayaran dilakukan. JPJ turut mengingatkan orang awam untuk mematuhi prosedur operasi standard yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara ketika berada di pejabat JPJ. Bagi yang memiliki kad MySikap orang awam pula, bayaran boleh dibuat secara dalam talian di laman web www.jpj.gov.my. Cubaan menyeludup 600 ekor burung murai ke Indonesia digagalkan pasukan Batalion Pertama Regimen Ranger Diraja 1 RRD di Kampung Punggai, Kota Tinggi, Johor, 10 suku malam semalam. Kejayaan itu hasil maklumat orang awam yang melihat sebuah bot mencurigakan di pesisiran pantai. Markas Division Ketiga Infanteri Malaysia berkata pemeriksaan menemukan 60 bekas berisi burung murai yang mahu diseludup. Bagaimanapun, suspek bersama bot sempat melarikan diri sebaik menyedari kehadiran pihak berkuasa. Keseluruhan rampasan dianggarkan bernilai RM18,000 hingga RM24,000. Semua burung murai itu kemudian diserahkan kepada Jabatan Perhilitan Johor untuk tindakan lanjut. Seorang remaja lelaki lemas di Tasik Paya Biru, Felda Lok Heng Selatan, Kota Tinggi Johor tengah hari tadi. Mayat Muhammad Akmal Hakim Abdul Karim, 19 tahun ditemukan di dasar tasik pada 12.53 tengah hari. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintenden Husin Zamora berkata, mangsa sebelum itu bersama 5 rakannya datang untuk mandi di tasik tersebut. Selepas terjun ke dalam tasik, mangsa tersangkut pada rumpai pada kedalaman lebih 2 meter. Tiada sebarang unsur jenayah dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Tasik Paya Biru ditutup sejak 2 tahun lalu berikutan kes lemas yang kerap dilaporkan di lokasi berkenaan. Pengurusan Sekolah Menengah Imtiaz Ulul Albab SMIUA akan diambil alih sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri bersama Jabatan Agama Islam Melaka JAIM dan Majlis Agama Islam Melaka MAIM. Ketua Menteri Datuk Sulaiman Mat Ali memaklumkan keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat mingguan Kerajaan Negeri. Dengan implikasi kewangan yang ada pada kerajaan negeri apabila mengambil alih sekolah ini, saya yakin nanti sebab sekolah ini adalah sekolah pertama, ini sekolah untuk mengangkat anak-anak pelajar-pelajar ini ke peringkat yang lebih tinggi dalam soal pelajaran mengenai ilmu Islam. Mereka yang sekolah ini hafaz Al-Quran dan sebagainya. Jadi sayang kalau kita membiarkan sekolah ini begitu saja. Jadi pihak kerajaan jadi mengambil alih. Saya menjadikan salah satu sekolah-sekolah yang terbaik. Beliau memberitahu pemberita selepas merasmikan Majlis Penutup Program Khas Asasi Ulul Albab 2020, Sekolah Menengah Imtiaz Ulul Albab di Masjid Tanah. Dalam pada itu, penerima anugerah Tokoh Ulul Albab 2020 Anik Darwish Muhammad Zaini melahirkan rasa syukur dan terharu atas penganugerahan tersebut. Saya rasa gembira dan terharu dan terima kasih pada semua guru yang telah mendidik dan ibu bapa yang telah membantu saya dalam perkara ini. Dan saya harap saya dapat lakukan yang lagi terbaik. Macam mana saya nak cakap, tak terluah dengan kata-kata sebenarnya. Sebab saya pun tak sangka sebenarnya dia dapat anugerah yang tertinggi ni. Saya ingatkan anugerah yang biasa-biasa saja. Jadi sebelum ni pun pada awal tahun dia masuk menjejakkan kaki ke sini, ayah dia pernah cakap dengan dia, kalau Anik jadi tokoh Ulul Albab, ayah akan beri apa je yang Anik nak. Jadi nampaknya ayah dia kena tunaikanlah apa yang dia nak kali ini. SMIUA merupakan sekolah swasta yang melahirkan golongan Ulul Albab berteraskan 3 komponen iaitu Quranik, Ijtihadik dan Ensiklopedik. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran
Laporan Perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Bagi memastikan SOP dan kebiasaan baharu ibadah korban dipatuhi, penggerak komuniti negara PKN memilih anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat menjadi tunggak bagi program ibadah korban yang diadakan di Negeri Sembilan. Menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin, dalam situasi Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, pemilihan itu sangat tepat memandangkan anggota bomba merupakan anggota yang terlatih dan berdisiplin. Kerana bila menggunakan anggota bomba ni mereka disiplin dan mereka tahu bagaimana nak mengendalikan SOP dan sebagainya. Jadi ini permudahkan urusan kita. Kalau banding kita nak ambil rakyat biasa, kena taklimat dan sebagainya, jadi mungkin tidak dapat mematuhi SOP. Beliau menghadiri Majlis Korban PKN Negeri Sembilan di Seremban 2. 6 ekor kerbau dikorbankan untuk diagih melalui penghantaran ke rumah kepada asnaf dan masyarakat sekitar Seremban. Lebih 500 asnaf di Tumpat Kelantan mendapat manfaat hasil program Korban Kasih Kelantan FM 3.0 di Pasir Pekan yang berlangsung hari ini. Pemangku Pengarah Penyiaran Kelantan Muhammad Khairul Nizam Abdul Salam berkata, program anjuran bersama Manja Kasih edisi ketiga ini dilaksanakan secara ringkas bagi mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan kerajaan. Berbeza berbanding tahun sebelumnya, jumlah kaki tangan yang terlibat turut dihadkan. Ini hanya 20 orang pegawai daripada Kelantan FM yang terlibat. Bilangan yang sedikit ini kerana kami tidak mengadakan program-program sampingan dalam program ini. Hanya betul-betul sembelih lembu dan juga kita akan mula mengagihkan daging lembu ini kepada asnaf dan fakir miskin lah. Maksudnya program-program lain seperti biasa tak ada juga pengisian, hanya sembelih je lah. Ya betul, kita hanya pada tahun ini kita hanya sembelih lembu sahaja. Tidak ada program masakan ke program-program sampingan lain, tak ada. Kita hanya betul-betul sembelih dan mengagihkan bagi menjaga SOP Hari Raya Korban yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Sementara itu, pengasas Beauty Kasih Muhammad Faizul Rohban Ahmad berkata, beliau memilih untuk mengadakan ibadah korban dalam negara memandangkan masih ramai lagi golongan yang perlu dibantu untuk berkongsi rezeki nikmat. Pada tahun ini saya membawa kepada Kampung Pasir Pekan adalah kerana kita melakukan ibadah ini juga di Makam Tok Jangguk, yang mana di sini adalah kawasan Makam Tok Jangguk, dan di sini saya ingin rakyat faham, masyarakat faham bahawasanya pengorbanan Tok Jangguk ini lebih besar sebenarnya dalam memerdekakan negara kita. Tambah-tambahan kita di dalam bulan merdeka, dan kita nak juga berkongsi rasa korban kita dengan hanya menyembelih lembu, tetapi Tok Jangguk kehilangan nyawa demi menjaga tanah air. Agihan daging dibuat secara berperingkat kepada asnaf terlibat mengikut masa ditetapkan melalui kupon yang telah diedarkan lebih awal kepada penerima. Di Kelantan hanya 14 orang sahaja yang dibenarkan untuk mengendalikan penyembelihan dengan mengamalkan jarak fizikal dan memakai pelitup separuh muka. Meskipun ibadah korban tahun ini dilakukan dalam suasana sederhana di kebanyakan tempat, namun berbeza senarionya di Kampung Bukit Tembakau, Serkam, Melaka apabila jumlah lembu korban meningkat berbanding sebelum ini. Pengerusi Masjid Kampung berkenaan Azizi Majid berkata, sebanyak 19 ekor lembu dan 4 ekor kambing dikorbankan pada sambutan Aidiladha kali ini berbanding cuma 7 ekor pada tahun lalu. Berbezanya kali ini, ia dilakukan di 3 lokasi sembelihan yang berbeza selaras dengan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. 700 bungkus yang akan diagihkan dalam lingkungan antara 1,5 kilo ke 2 kilo.
kita akan menggunakan kaedah secara langsung, iaitu kita akan menghantar daripada rumah ke rumah dan setiap rumah kita telah memberi kupon. Dan apabila daging dihantar ke rumah, ahli kadar kita memulangkan kupon bagi memastikan daging yang telah diamanahkan kepada jawatankuasa sampai kepada mereka yang berhak. Selain itu, kaedah penghantaran dilakukan secara pandu lalu menggunakan khidmat penghantar. Bagi penduduk kampung, kemeriahan melaksanakan ibadah korban tetap dirasai biarpun dilaksanakan dalam kebiasaan baharu. Masing-masing dilihat mematuhi SOP yang disarankan Kementerian Kesihatan seperti penjarakan fizikal serta pemakaian pelitup separuh muka. Pengagihan kita telah menyediakan runner seramai 11 orang di mana penduduk-penduduk hanya tunggu di rumah dan daging akan kita agihkan hantar ke rumah dan kupon kita dah edarkan terlebih awal lah. Perasaan hari ini kita rasa memang teruja lah kan. Pasal di kampung kami pada tahun ini kita buat satu gabungan. Cara SOP, langkah-langkah SOP untuk keluar ke rumah mengikut SOP lah. Alhamdulillah, sambutan yang sangat membanggakan. Penduduk kampung sangat menerima dengan positifnya. Musim cuti perayaan seringkali diraikan bukan sahaja dengan aktiviti kunjung-mengunjung tetapi juga waktu tersebut turut diisi dengan aktiviti percutian atau riadah. Bagi warga Selangor, terdapat beberapa lokasi riadah menarik dan terkenal yang boleh dikunjungi termasuklah Resort Taman Rimba Commonwealth Rawang. Untuk laporan lanjut, kita bersama Ashraf Zuhairi. Resort berkenaan menyediakan pengalaman buat pengunjung untuk meneroka keunikan alam semula jadi di kawasan tersebut. Tempat ini telah beroperasi selama 13 tahun dan memberikan anda pengalaman semula jadi yang akan menenangkan hati anda, terutama kepada anda yang suka bekerja, tapi anda boleh tenangkan diri anda untuk datang ke sini. Pelbagai juga aktiviti disediakan untuk anda yang suka beriadah dan saya suka dekat tempat ini sebab air terjun ini airnya memang cukup jernih untuk kita sama-sama mandi dengan seisi keluarga. Dalam satu kawasan yang sama, pelbagai aktiviti riadah bersama keluarga boleh dilakukan termasuk berkayak, berkelah bersama keluarga dan pelbagai aktiviti lain. Aktiviti kat sini banyak aktiviti yang best. Kalau you suka adventure, kita ada jungle trekking. Jungle trekking kita ada 3 trekking, normal, medium dan satu lagi very extreme. Kalau tengok sebelum ni kita ada macam kayak, boating, you boleh main skateboard juga kat sini. Ada air terjun, sungai, and then family bersantai. Resort tersebut hanya boleh memuatkan 250 orang dalam satu-satu masa bagi mengekalkan suasana tenang selain mematuhi SOP yang telah disaran kerajaan bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Selain aktiviti berkeluarga ketika musim cuti perayaan, resort juga sesuai dijadikan tempat untuk menenangkan diri dari kesibukan kota. Kita beralih ke segmen sukan. Atlet gimnas negara Amy Kwan mengejutkan peminat sukan tanah air apabila mengumumkan persaraannya selepas 21 tahun menabur bakti dalam sukan gym rama. Gimnas itu yang melakar kejayaan sensasi pada sukan Commonwealth 2018 di Gold Coast, Australia apabila meraih emas acara ribbon individu, berjanji akan terus menyumbang kepada Malaysia dengan tugasan baharunya sebagai jurulatih. Dalam perkongsian di laman Instagram, Amy yang kini berusia 25 tahun berterima kasih kepada keluarga, rakan-rakan, penyokong dan semua pihak yang terbabit sepanjang beliau berkecimpung dalam arena gym rama. Beliau turut memahat sejarah meraih perak acara berpasukan selain 2 gangsa dalam saingan all around dan gelung individu pada Sukan Commonwealth 2018. Kejayaan itu membolehkannya muncul gimnas pertama dalam sejarah dinobatkan sebagai olahragawati kebangsaan. Malah Amy juga muncul Olimpian wanita pada tahun yang sama.
Beliau yang menyertai skuad kebangsaan pada 2008 turut meraih gangsa acara ribbon pada Kejohanan Asia 2018 selain 2 emas dan 2 perak di Tamasya Sukan SEA Kuala Lumpur 2017. Amy turut membawa pulang pingat gangsa pada Sukan SEA Filipina tahun lalu. Skuad rugby lelaki 7 sepasukan negara terpaksa menunggu sehingga tahun depan untuk beraksi di peringkat antarabangsa susulan pembatalan kejohanan Siri Asia Rugby 7 sebelah impak pandemik COVID-19. Keputusan pembatalan itu dibuat Asia Rugby dengan kerjasama jawatan kuasa pertandingan selain jawatan kuasa kebajikan pemain dan perubatan serta pemegang taruhnya. Kejohanan Siri Asia Rugby 7 sepasukan dijadual memulakan aksi 1 Oktober depan sehingga 31 Disember. Skuad Bunga Raya yang dikendalikan Saizul Hafifi Mat Noor sepatutnya bersaing dalam Division 1 bersama Hong Kong, Jepun, China, Korea Selatan dan Emirat Arab Bersatu UAE. Skuad negara sudah memulakan latihan secara bersentuhan sejak 15 Julai lalu. Namun, Asia Rugby terpaksa membatalkan kejohanan berkenaan pada mesyuarat 29 Julai lalu ekoran perkembangan semasa COVID-19. Sebelum ini, Kesatuan Rugby Malaysia KRM turut membatalkan semua kejohanan tempatan musim ini. Ia meliputi kejuaraan rugby Piala Agong, kejuaraan 7 sepasukan kebangsaan dan Liga Rugby Malaysia 2020 MRL. Sementara itu, skuad rugby wanita 7 sepasukan negara turut menerima nasib sama apabila kejohanan Siri Asia Rugby yang sepatutnya mereka sertai bulan depan turut dibatalkan pihak Asia Rugby. Namun, Ketua Jurulatih Nik Safwan Ismadi Nikman sudah menjangkakan perkara itu dan telah merangka perancangan pasukan lebih awal. Kami mungkin juga akan mengadakan beberapa perlawanan ujian di peringkat tempatan. Ini adalah bagi tujuan pemanas badan dan juga untuk pihak jurulatih menilai prestasi-prestasi pemain yang baru. Untuk perancangan bagi tahun 2021 hanya akan diketahui setelah kami mendapat berita selanjutnya daripada Asia Rugby. Untuk sementara ini kami hanya akan menumpukan kepada latihan dan juga perlawanan ujian di peringkat tempatan. Skuad yang diberi julukan Panthera Ladies itu berjaya kekal dalam saingan Siri Asia Rugby musim ini selepas berada pada ranking ke-7. Musim 2020 merupakan tahun kedua Malaysia berada dalam saingan Siri Asia selepas pertama kali memasuki kejohanan bertaraf Asia itu tahun lalu. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Rantaian jangkitan COVID-19 belum diputuskan sepenuhnya. Terus patuh SOP pada musim perayaan ini. Dan jangan lupa memakai pelitup separuh muka ketika berada dalam pengangkutan awam atau di kawasan tumpuan umum. Dengan itu, selamat malam dan kita jumpa lagi.